Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahu azim. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam balik anjay walal ayah. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ganti ustaz lah. Ustaz Nizar tak datang. Jadi untuk menggunakan masa ni tuan-tuan, jadi saya diberilah peluang untuk menyampaikan sedikit sebanyak apa yang saya tahulah, lebih kurang sebanyak. Jadi insya-Allah semoga ia akan memberi manfaat pada diri saya dan juga kepada tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita semua untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana apabila Allah Subhanahu wa taala menyeru semua hamba-hambanya. Kita ni hamba, semua manusia, semua makhluk di atas muka bumi ini ialah hamba-hamba Allah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyeru, jadi kita semua yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ni, kita telah menyahut surat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kalau kita pergi Mekah, tuan-tuan mulia, semasa Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kata suruhlah manusia, labbaik Allahumma labbaik. Nabi Ibrahim tanya, ya Allah, siapa yang akan datang ni? Dia kata Allah SWT perintahkan, ya Ibrahim, kamu suruhlah. Pasti hamba-hambaku akan datang pada suatu masa. Jadi tuan-tuan dan Allah Ta'ala, hari ni tuan-tuan mulia ni, kalau kita pergi di Mekah ni, tuan-tuan mulia, saya baru balik pada 5 hari bulan. Saya pergi di umrah pada 24 hari bulan dan baru balik pada 5 hari bulan, tuan-tuan. Masa saya pergi, tuan-tuan mulia, ya Allah, ramainya manusia menyahut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa saya pergi, tuan-tuan mulia, lapangan untuk tawaf tu, tuan-tuan mulia, Masya Allah, penuh, tuan-tuan mulia. Sehingga orang ramai kata ini mesti haji, kata sama dengan kita buat haji, tuan-tuan mulia. Ramainya, tuan-tuan mulia. Kerana mereka yang telah menyahut panggilan masa Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru semua umat-umat manusia, maka roh-roh kita masa berada di alam roh dulu menyahut panggilan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sekarang bila dia lahir di dunia ni, maka dia akan dijemput oleh Allah Ta'ala pergi ke Mekah. Sama ada kita pergi tunaikan haji dan juga sama ada kita pergi menunaikan umrah. Berkadar berapa kali dia menyahut panggilan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau orang tu sahut panggilan tu sebanyak 5 kali, insya-Allah dia ikut datang ke bumi ni, dia akan pergi 5 kali ke Mekah. Berkadar dengan beberapa kali semasa kita dah alam roh tadi, apabila Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru, mengikut ulama bagi tahu, menyeru roh-roh tadi akan menyahut seruan tersebut. Beberapa kali dia sahut seruan tersebut, maka di dunia nanti dia akan dijemput oleh Allah Ta'ala untuk datang ke di Baitullahul Haram, tuan-tuan mulia. Kalau tuan-tuan dah dulu dia sahut 2 kali, insya-Allah dia akan pergi 2 kali. Kalau roh-roh tersebut dia sahut 10 kali, insya-Allah dia akan pergi ke Baitullahul Haram sebanyak 10 kali, tuan-tuan mulia. Kalau roh-roh tuan-tuan dah sahut sekali je, jadi pasti semua hidup tuan-tuan akan pergi ke Baitullah sebanyak 1 kali saja, tuan-tuan. Itu masa ahli alam roh, tuan-tuan mulia. Jadi kita tengoklah diri kita, berapa kali kita hadir pergi dapat menghadirkan diri kita ke Baitullahul Haram, maka
Bermakna itulah kita menyahut semasa Nabi Ibrahim AS menyeru kepada manusia supaya datang ke Baitullah. Jadi tuan-tuan dikira Allah Ta'ala, jadi kita ini pun kita telah menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah seru kita, hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Bukan Allah Ta'ala perintah kita pergilah sembahyang, tetapi dia panggil hayya, mari kan? Macam kita panggil orang, marilah sini kan? Jadi dia panggil kemari, jadi orang tu akan datang kemari. Bukan yang disuruh pergi. Pergilah tunaikan sembahyang, tetapi dia kata marilah sembahyang. Apabila azam muazzin kata hayya 'alas salah, marilah sembahyang, maka kita semua sekali ni menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila kita datang kat sini, maka kita menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rumah-rumah masjid ni, surah-surah ni ialah rumah-rumah Allah, taman-taman syurga tuan-tuan mulia. Hari ni kita sibuk nak pergi umrah tuan-tuan mulia, belanja batu ribu tuan-tuan mulia kan. Ada yang sanggup bayar 16,000, 20,000. Kenapa? Nak datang buat umrah saja tuan-tuan mulia. Tetapi barang siapa menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dia ambil wuduk pada rumah dia dengan sempurna, seolah dia berihram, dan dia datang ke masjid sembahyang di masjid secara berjemaah, seolah-olah dia telah menunaikan umrah tuan-tuan mulia. Jadi tak perlu belanja banyak tuan-tuan mulia nak umrah tuan-tuan mulia. Bukan nak umrah, bukan tak perlu pergi umrah tuan-tuan mulia, tetapi dari segi pahala, kelebihan janji yang Allah Ta'ala bagi pada kita apabila kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala seru pada kita mengambil wudu sempurna di rumah kita, maka kita keluar daripada rumah kita untuk tunaikan fardu sembahyang di masjid, maka seolah-olah ganjaran pahala dia kita tunaikan umrah tuan-tuan mulia. Tak perlu banyak keluar belanja tuan-tuan mulia. Pakai baju harga dalam tak lebih pada RM1 tuan-tuan mulia lah. Datang masjid dapat ganjaran pahala seolah kita menunaikan umrah tuan-tuan mulia. Kita nak pergi umrah pun belanja banyak tuan-tuan mulia, tapi setiap kali kita menyahut seruan Allah SWT, maka setiap kali Allah Ta'ala akan bagi ganjaran seolah kita berihram dan kita menunaikan umrah tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia Allah Ta'ala, kita syukur pada Allah Ta'ala. Kenapa? Yang datang ialah mereka telah dipilih oleh Allah SWT. Bukanlah kerana kita ni duduk dekat dengan surau, dengan masjid tuan-tuan mulia. Bukanlah surau kita ada di bawah flat kita ni tuan-tuan mulia. Ramai lagi orang duduk di flat ni, tetapi hanya mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang itu pilih tuan-tuan mulia. Ni taman-taman syurga tuan-tuan mulia. Kita esok nanti kita semua tanya orang manusia, kita tanya orang semua, orang ramai tuan-tuan mulia, nak masuk syurga ke masuk neraka? Semua pasti tak nak masuk neraka, semua nak masuk syurga. Tapi di dunia ni lah masjid-masjid dah taman-taman syurga tuan-tuan mulia. Allahu Akbar. Di hari ini kita biasakan diri datang ke taman-taman, dan di akhirat nanti pasti kita akan dapat masuk syurga. Banyak satu kisah ulama beritahu, dia kata seorang pekerja tu dia bekerja di istana, tapi dia tak boleh masuk dalam istana, tetapi dia bekerja dalam istana. Dia buat kerja apa? Kerja di taman-taman istana je tuan-tuan mulia. Tanam bunga, siram bunga. Dalam satu masa pasti raja akan panggil dia masuk dalam istana untuk bagi anugerah pada dia tuan-tuan mulia. Bagi juga kita tuan-tuan mulia di atas bumi ni, kita menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, hendak selalu mendatangi taman-taman syurga, dan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan bagi syurga pada kita tuan-tuan mulia. Kita saya selalu baca taklim berkenaan dengan kelebihan syurga tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala, syukurlah kita kepada Allah SWT. Dan setiap masa kita duduk dalam majlis ini tuan-tuan mulia, Masya Allah, banyak besar kelebihan dia tuan-tuan mulia. Majlis-majlis ilmu tuan-tuan mulia, satu majlis sangat diberkati, yang mana nama-nama kita ni akan disebut-sebut di majlis-majlis di Arash Ilahi, di majlis-majlis yang sangat besar di Arash Ilahi tuan-tuan mulia. Nama tuan-tuan sekali ini akan disebut satu persatu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hari ni pun, kalau orang besar pun, orang ada pangkat, datuk, apa semua ni, dia selalu sebut nama kita pun kita rasa gembira tuan-tuan mulia. Tapi ini nama-nama kita ni disebut-sebut di dalam majlis-majlis para malaikat, yang mana malaikat akan bagi laporan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa kita semua ni ialah peserta-peserta
dalam majlis-majlis ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu seketika saja, maka nama kita akan disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala begitu gembira. Kerana apa, tuan-tuan mulia? Kerana semasa Allah Taala menjadikan manusia, apabila Allah Taala perintahkan malaikat, Allah Taala beritahu kepada para malaikat bahawasanya Allah Taala akan menjadikan satu makhluk, yang mana makhluk itu ialah manusia, yang akan menjadi pemimpin ataupun ketua di atas muka bumi, tuan-tuan mulia. Maka para malaikat akan berkata, ya Allah, buat apa nak jadi makhluk nanti? Jadikan manusia. Kerana apa? Manusia akan melakukan pembunuhan dan perosakan di atas muka bumi ini. Maka Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, dia kata, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang aku tahu. Maka Allah Ta'ala ceritakan para malaikat, maka apabila diperintahkan solat, maka semua manusia akan datang untuk bersujud pada Allah Ta'ala. Itu sebab Allah begitu gembira apabila manusia, yang ada dua unsur dalam diri seorang manusia itu, ada unsur iman dan ada unsur nafsu. Maka manusia lagi beriman kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala begitu gembira sekali dan akan memberitahu pada malaikat, dia tengok manusia tersebut, dulu kamu katakan dia akan melakukan perosakan dan pembunuhan di atas muka bumi ini, tetapi kamu tengok dia, apabila aku menyuruh pada dia untuk sujud padaku, maka dia akan sujud padaku. Jadi tuan-tuan dan Allah Ta'ala, satu nikmat yang sangat besar kerana kita mensyukuri pada nikmat-nikmat Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman, wala in syakartum wa azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwasanya mereka bersyukur pada nikmat-nikmatku, nescaya aku akan tambah nikmat-nikmatku. Dan barang siapa kufur atas nikmat-nikmatku, bahwasanya azabku amat pedih. Maka kita yang datang ke rumah Allah Ta'ala ni, kita menzahirkan kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita, yang mana Allah SWT menjadikan mata kita boleh melihat. Ada di antara Allah Ta'ala ciptakan manusia, ada mata boleh buka macam biasa, tetapi Allah tidak bagi pandangan pada orang tersebut. Allah Akbar. Ada di antara mereka-mereka yang Allah Ta'ala ciptakan, telinga sama dengan telinga kita, sempurna macam telinga, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi pendengaran pada mereka. Kita ni Allah Ta'ala bagi telinga, tapi Allah Ta'ala bagi pendengaran pada kita. Bagi mata, Allah Ta'ala bagi penglihatan pada kita. Bagi telinga, Allah Ta'ala bagi pendengaran pada kita. Allah Ta'ala bagi mulut pada kita. Mulut kita sama dengan mulut orang biasa, boleh makan, boleh minum, tetapi Allah tak bagi percakapan pada mereka-mereka, yang mana mereka tidak boleh bercakap. Tetapi Allah Ta'ala bagi pada kita mulut kita yang sama dengan mulut dia, tetapi Allah bagi percakapan pada kita. Ya Allah, besar tuan-tuan mulia. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, tuan-tuan mulia. Dan yang nikmat yang paling besar, tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala bagi nikmat iman pada kita. Nikmat yang sangat besar, tuan-tuan mulia. Kerana apa? Iman ini akan membuat kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lahir di atas muka bumi ini, tuan-tuan mulia, kita tak nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam ruh, tuan-tuan mulia, untuk lahir sebagai seorang Islam. Tetapi Allah Ta'ala telah lahirkan kita daripada ibu kita seorang Islam, bapa kita seorang Islam, maka kita jadi seorang Islam, tuan-tuan mulia. Bagaimana dengan Ah Chong? Ibu dia, ibu orang-orang Cina, bapa dia orang Cina, dia lahir seorang Buddha, tuan-tuan mulia. Dia tak minta, tuan-tuan mulia, tetapi kenapa dia lahirkan begitu? Kerana itu adalah satu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni alhamdulillah, nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, nikmat iman, tuan-tuan mulia, nikmat yang sangat besar, tuan-tuan mulia. Kerana apa? Kalau siapa ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahawasanya dia telah ada tiket untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita nak tengok bola, tuan-tuan mulia, nak tengok bola kita nak ada tiket, tuan-tuan mulia, Jadi orang ni kita ada tiket aja, kita rasa dah selesa dah. Aku dah ada tiket dah, pasti aku akan dapat tengok bola. Orang yang nak bola, tuan-tuan mulia. Tetapi orang yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Walau apa keadaan sekalipun, kan, dia pasti sudah ada tiket untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan Allah Taala, kita duduk di Malaysia ni tuan-tuan mulia, masya-Allah. Kan? Bagi mana semua ada masjid, ada surau tuan-tuan mulia. Kan? Itu hari saya pergi keluar tabligh 4 bulan di Peru tuan-tuan mulia. Tahu tak Peru? Kan? Sebelah pada Brazil, bawah sikit Argentina, kan? Belah kiri bawah sekali dia Chili, dan atas Ecuador dan Bolivia. Dia Peru manjang ke bawah tuan-tuan mulia. Di Peru tuan-tuan mulia ada 3 buah masjid tuan-tuan mulia, masya-Allah. Sebesar-besar Peru tuan-tuan mulia ada 3 buah masjid tuan-tuan mulia. Satu di Piura di utara, dan satu di Lima, center dia ibu negara pada Peru, dan bawah sekali di Tacna, di border dengan Chile. Kan? Jadi tuan-tuan dan Allah Taala, bagaimana mereka di situ tuan-tuan mulia. Kita ni alhamdulillah, kan, dapat datang sembahyang, jadi seorang Islam, kan. Kita akan mati esok insya-Allah, kan, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka di sana tuan-tuan mulia. Penduduk di Peru lebih kurang sama dengan penduduk di Malaysia tuan-tuan mulia. Tetapi yang Islam hanya ada 1,500 orang sahaja. Kan? Itu kebanyakan daripada pendatang daripada Arab, Pakistan dan juga Bangla tuan-tuan mulia. Kan? Semasa kami pergi sana, kami sampai di Lima, dan kami diputuskan untuk pergi ke Tacna, di selatan Peru, sempadan dengan Chili tuan-tuan mulia. Jadi kami terpaksa bypass, pergi menaiki bas. Perjalanan dia selama 22 jam dalam bas tuan-tuan mulia. Allah Akbar. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana, kan? Kita daripada sini ke Kuala Lumpur 8 jam tuan-tuan mulia, kan? Paling jauh daripada Penang ke Johor berapa jam? 8 jam tuan-tuan mulia. Tetapi saya daripada Lima, center dia, Lima tu center, kan, pergerakan kami daripada Lima pergi ke Tacna selama 22 jam tuan-tuan. Dia naik bas tuan-tuan mulia, kan? Allah Akbar. Pergi jumpa, duduk di masjid sana, dan kami buat usaha di sana, jumpa orang Islam, kumpulkan orang Islam supaya dia dapat hidupkan amal-amal masjid tuan-tuan mulia, kan? Jumpa orang Islam, yang ada orang Islam di situ hanya sebagian besarnya duduk di kawasan masjid tu, dan lebih kurang sekitar dalam 2 km, dan selebihnya berada di jauh daripada lebih kurang dalam 30 hingga 40 km tuan-tuan mulia. Mereka akan datang daripada Chili pun datang, daripada utara Chili pun akan datang. Pada setiap hari Jumaat mereka berkumpul, dan untuk sembahyang salat Jumaat saja tuan-tuan mulia. Dan orang sekitar situ hanya sembahyang fardu saja. Jadi yang jauh-jauh tuan-tuan mulia tidak ada peluang untuk menaikkan salat fardu cara berjemaah tuan-tuan. Kerana apa? Kerana tak ada masjid tuan-tuan mulia. Kita ini alhamdulillah di mana saja ada masjid tuan-tuan mulia, kan? Kalau di Peru sana masya-Allah tuan-tuan mulia, kan? Jadi kami pergi terpaksa masak sendirilah, kan? Kerana apa? Keluar-luar daripada kawasan masjid tu semua benda-benda, makanan-makanan semua haram bagi orang Islam tuan-tuan mulia. Allah Akbar, kan? Kami duduk situ di Tacna tu selama lebih kurang dalam 2 minggu. Lepas tu kami bergerak ke Arequipa, di satu tempat tuan-tuan mulia. Di Arequipa tuan-tuan mulia ada satu musalla saja. Ada 30 church ni gereja. Bagi tuan-tuan keluar saja nampak gereja. Sini kawasan Bandaraya Arequipa tu, kan, ada church 30 buah church. Ada satu musalla saja tuan-tuan mulia. Orang Islam hanya ada dalam 70 hingga 80 orang saja tuan-tuan mulia. Jadi kehidupan orang Islam begitu terhimpit dengan orang-orang Kristian tuan-tuan mulia. Tapi alhamdulillah ada di antara sepanjang saya duduk sana tu lebih pada 3-4 orang telah meluk agama Islam tuan-tuan mulia. Kita jalan ke usaha dakwah, jumpa orang Islam di situ supaya mereka ada fikir untuk buat dakwah pada orang bukan Islam. Kenapa dakwah ni sebenarnya ada 2 konsep tuan-tuan mulia. Dakwah yang pertama ialah kita menyeru kepada kafir, kepada orang bukan Islam, kepada Islam. Kalau saya cakap sana, kita usaha buat dakwah daripada non-Muslim kepada Muslim. Dan dakwah yang kedua ialah kita kena usaha ke atas Muslim pada perfect Muslim, pada orang Islam, pada Islam yang sempurna.
Kita ni orang Islam dah, tuan-tuan mulia. Tahu dah rukun sembahyang, rukun haji, rukun puasa, semua rukun kita tahu, tuan-tuan mulia. Kita dah belajar daripada kecil. Tetapi untuk menjadi Islam yang sempurna, masuk Islam yang sempurna ni kita telah laksanakan semua perintah Allah SWT dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dah cukup dah. Jadi kita nak usaha hari ni kita menjadi orang Islam dah. Tetapi macam mana kita menjadi seorang Islam yang sempurna, sebenar-benar Islam. Hari ni kita orang Islam dah, kita alhamdulillah orang Islam. Tapi kita nak usaha dalam diri kita ni supaya kita menjadi seorang Islam yang sempurna. Ada kebesaran Allah SWT, ada kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ada timbul rasa cinta kepada agama kita, cinta kepada saudara Islam kita, seperti mana berlaku di hari ini di Syria ke Turki, macam mana gempa bumi telah berlaku. Apakah perasaan kita kepada orang Islam yang menghadapi bencana? Adakah perasaan risau, timbul keinginan kita untuk kita memberi sumbangan, membantu? Dengan apa cara kita boleh membantu, tuan-tuan mulia? Jadilah bagi sebab seorang Islam ni, pada daripada orang Islam menjadi Islam yang lebih sempurna. Kalau kita jaga sembahyang kita 5 waktu secara berjemaah, di mana tempat azan diazankan di awal waktu. Apabila kita dapat jaga 5 waktu salat dengan sempurna, dan kita jaga sembahyang sunat-sunat kita. Apabila kita dapat jaga sembahyang sunat-sunat kita, kita dapat jaga Al-Quran kita, kita dapat jaga zikir kita dapat jaga muamalah kita, perubahan kita sama kita, hormat menghati kita dan mencintai di antara satu sama lain, tuan-tuan mulia. Dan kita jadikan akhlak kita akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam pun pagi tadi pun Ustaz Bak beritahu macam mana usaha-usaha Nabi, bukanlah kita dakwah orang ni dengan cara bercakap dan sebagainya, tetapi dakwah berbagai cara. Dengan akhlak pun boleh mendakwah seorang itu untuk mendapat Islam. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala, saya cukup kepada pagi ini sebagai ganti Ustaz saja, yang sama-sama yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri dan juga sama-sama kita fikirkan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang terbaik itu daripada kelemahan diri saya. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik pada diri saya dan juga tuan-tuan, puan-puan semua dapat menjadi seorang Muslim yang sebenar-benar Muslim, Muslim mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kibarat Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada salah? Tak ada salah? Tak ada salah tak?